Okay. Okey, so terima kasih Kak Su. So yang tak pernah jumpa Aini, nama saya Melissa. Network Development Manager lah. Bersama dengan saya ada Seni dan Oliver yang akan selalu menghubungi penyanyi untuk tahu apakah perkembangan kemajuan perniagaan anda. So malam ini saya akan menceritakan apakah ketosis, kalau nak dapat pink, tak nak makan karbo. Sebenarnya apa yang berlaku dalam badan tu kita tak pasti sangat. Hari ini saya akan menerangkan bagaimana ketosis berfungsi dalam membakar lemak dalam badan. Kita ada di membakar lemak. Okey, kita nak makan tapi kita nak bakar lemak juga. Okay. So dalam ketosis ni, kalau kita tengok perkataan ketosis ni, dia macam complicated kan? Nampak macam okeylah, ketosis ni macam perkataan sains yang kita tak faham. Actually ketosis adalah satu tindak balas semula jadi dalam badan. Hanya kita tidak aktifkan fungsi ketosis ni. Okay. Apakah fungsi ketosis? Fungsi ketosis adalah apabila badan kita berada di dalam keadaan kebuluran. Okay, apabila kita sangat-sangat lapar dan kita tidak mengambil makanan. Okay, kita tak masukkan makanan ke dalam badan. Apakah badan kita akan buat? Badan kita akan membakar lemak untuk menjadikan lemak sebagai sumber tenaga utama. Okay, itulah proses ketosis. Jadi jangan risau, proses ketosis kalau berlaku dalam badan, dia memang adalah semula jadi dan dia tidak akan membahayakan kesehatan. So bagaimana ketosis ni boleh terjadi? Okay? Ketosis terjadi apabila badan kita tiada karbohidrat ataupun gula untuk ditukarkan menjadi tenaga. So secara automatik apabila ini berlaku, badan kita akan menggunakan lemak untuk menukarkannya menjadi ketones. Dan ketones akan mulakan proses pembakaran lemak dalam badan. Okay, so selalu yang ada exercise tu, kan saya ni selalu ingin nak turun berat badan, lepas tu tak hangat-hangat tak tahi ayam kan, lepas tu tak jadi. So apabila kita bersenam, selalunya orang akan bagi tahu, kalau bersenam tu sekurang-kurangnya kita mesti buat sekurang-kurangnya 20 minit. Kenapa? Sebab 10 sehingga 15 minit yang pertama apabila kita bersenam, badan tidak membakar lemak. Okay? Konsep dalam otak kita, kalau kita bersenam, kita bakar lemak, betul tak? Tapi sebenarnya tidak. Apabila kita bersenam pada 15 minit yang pertama, badan kita akan membakar karbohidrat dan gula untuk memberi kita tenaga. Okay. Hanya apabila karbohidrat dan gula itu sudah habis, badan kita akan menggunakan lemak untuk memberi kita tenaga. So dalam proses ketosis ni, lemak menjadi sumber utama tenaga. Okay. Itulah artinya ketosis. Okay. Jadikan lemak sebagai sumber utama untuk bagi kita tenaga. Okay, so sekarang ni kita lihat diet tradisional yang kat Malaysia ni memang best. Sebab kita ni ada kaum Melayu, ada Cina, India, semua makanan kita ni best-best. Dan di Asia ni memang makanan yang semua orang makan setiap hari adalah nasi. Kalau tak makan nasi ada yang menggigil lah, kalau tak makan nasi ada yang tak cukup kenyang lah. Ya, apabila kita makan nasi, apa yang berlaku adalah kandungan glukosa, kandungan dalam gula dalam badan kita meningkat. Ya, apabila kandungan gula dalam badan kita meningkat, pankreas kita akan menghasilkan insulin. So, apabila kadar insulin ni tinggi, tahap insulin ni tinggi dalam badan, apa yang akan terjadi? Kita akan mula merasa ingin nak makan.
So kalau kita terasa ingin nak makan, tak ada orang yang teringin nak makan sayur, teringin nak makan salad. Semua sekali nak makan, mesti nak makan kek, nak makan nasi, nasi goreng lah, roti canai lah. Itulah benda yang kita nak. Kenapa kita mempunyai keinginan nak makan? Kerana walaupun kita tak berasa lapar. Kerana insulin. Okay, kalau insulin tinggi, kita memang rasa keinginan untuk makan. So, apabila insulin ni kirimkan glukos kepada sel kita, sel kita akan menghasilkan tenaga. Okay, yang ni adalah proses biasa apabila kita mengamalkan pemakanan karbohidrat yang tinggi. Okay, apabila kita makan secara berlebihan, okay, contohnya kita kena makan satu mangkuk nasi dan setengah untuk menjadi kenyang. So memang dah berlebihan dah tu. Yang berlebihan apa yang akan terjadi? Sebab yang berlebihan tu badan tak perlukan. So dia tak di-convert, dia tidak diubah menjadi tenaga. Kalau tidak diubah menjadi tenaga, semua karbohidrat dan gula berlebihan badan tu, dalam badan tu akan disimpan di dalam sel lemak. Okay, sel lemak tu kalau kita simpan sedikit demi sedikit, lama-lama sel lemak tu akan membesar. Yang itu akan menyebabkan berat badan kita meningkat. Okey, so yang ni adalah bagaimana proses badan kita menghasilkan tenaga melalui diet tradisional yang berkarbohidrat tinggi. Okey, gula dan karbohidrat adalah sumber utama. Okay. Apabila kita mengamalkan diet ketogenik, apa yang akan terjadi adalah sebab kita akan kurangkan karbohidrat, kita akan kurangkan gula. Dua-dua benda ni kita kena bergaduh dengan mereka apabila kita mengamalkan diet ketogenik. So apabila ini terjadi, apa yang berlaku adalah kandungan gula dalam badan kita menurun. So apabila kandungan dalam badan kita ni menurun, kita tak ada rasa keinginan nak makan. Okay, dan yang ni adalah saintifik sedikit. Kita tak payah nak faham banyak-banyak. Tapi apa yang terjadi adalah lipase dalam badan kita akan menghasilkan triglycerida. Okay, dan seterusnya apa yang akan terjadi adalah asid lemak ini akan dibawa ke liver kita. So, apabila berada di dalam liver kita ni, semua lemak-lemak ni berada di dalam liver, liver akan menghasilkan keton. Keton akan memberi kita tenaga. So, apabila keton ni terhasil, apa yang terjadi dalam badan? Badan kita telah membakar lemak, okay, untuk memberi kita tenaga. So, apabila lemak dalam badan ni terbakar, apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan, saiz badan kita akan semakin mengecil dan berat badan akan menurun. Okay, dalam diet ketogenik ni, konsepnya adalah turunkan karbohidrat, turunkan gula dan lemak akan ganti karbohidrat yang kita selalu makan ni, dan semua asid-asid ni akan masuk ke dalam liver kita dan liver kita menghasilkan keton untuk memberikan kita tenaga. Okay, so itulah konsep penggunaan lemak dalam badan dan untuk ditukar menjadi tenaga. Okey, dan seterusnya ketosis. Okey, ketosis ni seperti apa yang saya katakan tadi, ketosis adalah tindak balas metabolik semula jadi dalam badan. Jadi dia tidak berbahaya kepada kesihatan kita. Dan apabila kita mengamalkan diet ketogenik, so berapa lama untuk ketosis ni terjadi dalam badan? Dia memerlukan masa sehari sehingga 72 jam. Okay, sehari sehingga 3 hari untuk bermula. Jadi 3 hari yang pertama ni kita tak boleh berputus asa. Kita mesti kurangkan pemakanan yang ada karbohidrat dan juga bergula tinggi. Apabila ketosis terjadi, apa yang akan berlaku adalah badan kita akan menjadi mesin pembakar lemak. Badan kita akan sentiasa, sebab kita tak masukkan karbohidrat. Kalau karbohidrat ni selagi dia tak masuk, badan kita akan menggunakan lemak untuk menjadikan tenaga kepada kita, dan proses ketosis ni akan berlaku secara berpanjangan. So ini akan menyebabkan kita mengurangkan berat badan. Okey, dan apa yang kita perlu tahu tentang diet ketogenik adalah diet
yang memerlukan kita mengambil lemak yang lebih tinggi. Okay, lemak setinggi 75% daripada pemakanan seharian kita. Dan seterusnya, kita memerlukan 20% protein. Nanti saya akan terangkan kenapa protein ini adalah sangat penting untuk kita semasa kita mengamalkan diet ketogenik. Dan seterusnya, adakah badan kita masih memerlukan karbohidrat? Ya, badan kita masih perlukan karbohidrat sebab karbohidrat adalah salah satu nutrient yang diperlukan dekat badan. Tapi kita hanya memerlukan 5% karbohidrat sahaja dalam diet ketogenik. So, kalau kita nampak pecahan yang sebegini, mesti anda semua berfikir, apalah yang saya kena makan kalau kita perlu mengamalkan makanan yang berlemak tinggi. Okey? So, jangan risau sebab apa yang kita makan setiap hari itu memang pun dah ada lemak. Okey, cuma kita kena tingkatkan sedikit pengambilan lemak yang sehat. Okey, nanti saya juga akan terangkan apakah erti lemak yang sehat. Okey. So, sebelum tu, mari kita lihat sama-sama apakah manfaat kebaikan ketosis untuk kita. Apabila badan kita berada dalam ketosis, apa yang akan berlaku? Sebab badan sudah menjadi pembakar lemak. Apabila badan sudah menjadi mesin pembakar lemak, pengurangan berat badan akan menjadi cepat. Seperti apa yang Kak Su katakan tadi. Kita boleh kurang 250 gram sehingga 500 gram dalam setiap hari. Okey, kalau kita mengamalkan cara pemakanan yang betul dan kita mengambil produk dengan cara yang betul. Okey, dan seterusnya kita juga akan berasa badan kita lebih bertenaga. Kenapa? Sebab setiap 500 gram lemak yang dibakar, dia akan memberi kepada kita 3,600 kalori tenaga. Okay, jadi apabila kita mengamalkan diet ketogenik, kita memang akan rasa lebih bertenaga daripada diet tradisional. Sebab diet tradisional, kalau tahap gula dalam badan tu tinggi, apa yang akan terjadi? Kalau kita fikir baliklah, selalunya, contohnya yang ada kerja ataupun yang suri rumah pun kerja jugalah. Apabila kita sudah makan makanan tengah hari, selepas kita makan tengah hari itu, selalunya kita rasa mengantuk. Kenapa? Sebab apabila kita makan nasi, insulin dalam badan tu meningkat. Apabila insulin dalam badan meningkat, kita akan berasa lesu, letih, ingin tidur. Okay, tapi untuk ketosis tidak. Kita kurangkan karbohidrat, kita tak akan berasa lemak. Sebab insulin dalam badan tu berada dalam keadaan terkawal. Dan apabila kita berada dalam ketosis, badan kita akan menghasilkan hormon FMH, okay, fat mobilizing hormone. Hormon ini akan membuat kita tidak berasa lapar. Jadi kita tak ada rasa keinginan nak makan. Kalau tak ada perasaan keinginan nak makan tu, kita mudah untuk kontrol apa yang kita masuk ke dalam mulut. Selalunya keinginan itulah yang kita tak dapat kontrol. Tapi kalau kita lakukan ketosis dengan baik, dengan betul, kita tak akan berasa lapar ataupun kita berasa ingin nak makan. Nah, dan seterusnya, ketosis juga akan meningkatkan kapasiti mental kita. Okay? Mental kita menjadi lebih tajam, lebih fokus. Okey, dan seterusnya dia mengimbangkan cecair. Selalunya apabila kita mengamalkan diet ketogenik, okay, apa yang akan berlaku pada 3 hari yang pertama, kita akan merasa badan kita macam tak kembang. Okey, yang perempuan tu kalau masa kita ada period, masa period tu mesti kita rasa badan ni macam kembang sikit kan, bloated. Okay. So apabila kita mengamalkan ketosis, kita akan menyeimbangkan cecair dalam badan. Okay, cecair yang tak guna tu akan dibuang daripada badan supaya kita lebih cergas. Kita tak rasa berat. Okay, kita rasa lebih selesa. Dan seterusnya, ketosis akan mengekalkan kadar metabolisme. Kenapa ini adalah penting? Okay, kenapa saya ni ikut diet ketosis? Sebab tujuan yang objektif ke-6 ni sangat penting. Sebab
Contohnya, apabila kita kurang makan, banyak diet yang suruh kita kurang makan, bila kita mengurangkan makanan, kita mengurangkan kalori, kadar metabolisme dalam badan akan menurun. Dia menurun, jadi proses pembakaran lemak menjadi kurang juga. Okay. Dan selepas kita mengurangkan berat badan melalui diet rendah kalori, okay, kita sudah capai goal kita untuk turun ke 5 kg. Lepas 5 kg itu kita makan balik. So, apabila kita makan balik, apa yang akan berlaku adalah kadar metabolisme dalam badan tu dia tak akan terus naik ikut pemakanan kita. Dia masih tetap slow sebab kita sudah mengamalkan diet rendah kalori mungkin untuk 2 bulan ataupun 3 bulan. So, apabila kadar metabolisme kita ni rendah dan kita mula mengambil karbohidrat, makanan yang bergula. So, benda yang dimakan ni, badan kita membakar dengan lambat. Itulah sebabnya orang selalu bagi tahu kalau diet tak betul, apa yang akan terjadi selepas tu, kita akan double. Berat badan tu akan meningkat dengan lebih cepat. Yang tu adalah apabila kita tidak membuat diet yang betul dan kadar metabolisme semasa diet sudah di-adjust untuk menjadi rendah. Dalam diet ketogenik, kita tidak mengambil peduli kalori yang kita masukkan. Oleh itu, kadar metabolisme di dalam badan akan kekal. So, bila kita dah habis diet tu, kita makan balik, memang kita akan rasa berat badan tu tak meningkat cepat. Contohnya, semasa saya mengamalkan ketogenic diet untuk 2 atau 3 bulan pada tahun lepas, okay? So, masa hujung tahun tu saya dah tak ada buat ketogenic dah makan seperti biasa. Lepas tu Chinese New Year balik rumah. So Chinese New Year tu mesti makan juga kan. Lepas tu makan lagi tau. Masa raya you orang balik kampung, I also balik kampung. I balik kampung mestilah mak masak, kita makan continue. So dalam masa yang 6 bulan tu saya makan tak kontrol sangat, kontrol sikit, tak kontrol sangat. Naik tak berat badan? Naik, tapi 2 kilo je. Sebab kadar metabolisme dalam badan saya tak menurun. Dia tetap membakar lemak. Jadi, kenapa kita perlu mengamalkan diet ketogenik? Kenapa kita perlu membuatkan badan kita berada dalam proses ketosis supaya kadar metabolisme dalam badan tidak menurun. Kalau kadar metabolisme dalam badan tidak menurun, kita tidak akan mengalami peningkatan berat badan yang mendadak selepas kita mencapai berat yang kita hendak semasa kita berdiet. Okey, yang inilah manfaat-manfaat ketosis. Dan seterusnya kita lihat bagaimana apakah cara pemakanan kita apabila kita mengamalkan diet ketogenik. Yang pertama, okay, apa yang anda perlu tahu seperti apa yang Kak Su terangkan. New Image kita mempunyai satu website, okay, www.keto New Image. Itu saja yang you perlu tahu. Keto New Image akan masuk ke dalam website ni. So, dalam website ni ada calculator keto. Calculator keto ni adalah untuk kita tahu bagaimana, apakah yang kita perlu makan. Ingat tak saya bagi tahu tadi? Apa yang kita perlu makan semasa mengamalkan diet ketogenik, 75% lemak, 20% protein, 5% karbohidrat. So, apa yang kita buat dekat kalkulator kita ni, kita masukkan umur kita, lepas tu kita pilih jantina kita, kita masukkan berat badan dan juga ketinggian kita, dan seterusnya yang dekat bawah ni adalah apakah gaya hidup kita, adakah kita bersenam ataupun ada yang bersenam setiap hari, ada yang tak bersenam langsung. You cuma kena pilih. Lepas pilih, kita tekan calculate, kira. Okay? Selepas kita membuat pengiraan, kita akan tahu apakah yang kita perlu, apakah jenis pemakanan kita. Okay. Contoh dekat sini adalah seseorang ni, dia memerlukan 106 gram lemak setiap hari, 64 gram protein setiap hari, dan karbohidrat yang boleh dimakan adalah 16 gram. So, kalau kita tahu apakah makro pemakanan kita, kita boleh kontrol dengan lebih baik. Kalau kita boleh kontrol dengan lebih baik, artinya penurunan berat badan akan menjadi lebih berkesan juga. Jadi, selepas ni, kalau yang belum membuat pengiraan ni, pergi ke website dan tahu apakah
pemakanan yang anda perlu amalkan. Sebab bagi setiap orang mengikut ketinggian berat badan dan juga gaya hidup, apa yang mereka boleh masukkan ke dalam mulut adalah berbeza. Okey. Dan seterusnya, kita lihat yang ni. 5%, 20%, 75%. Okey, apakah yang kita boleh makan untuk karbohidrat, protein dan juga lemak? Okey, so kalau kita lihat di sini, apa yang saya katakan tadi adalah lemak yang kita perlu ambil tu adalah lebih tinggi apabila kita mengamalkan diet ketogenik. So contoh lemak-lemak yang sehat adalah butter, mentega, lepas tu minyak zaitun. Nak masak tu kita masak pakai minyak zaitun. Sebab minyak zaitun ni mempunyai lemak yang sehat yang kita boleh ambil dan juga akan mempercepatkan lagi proses ketosis dalam badan. Okey. Dan seterusnya, seafood pun kita boleh makan ikan. Ikan salmon mempunyai kandungan lemak yang sehat juga, yang sangat-sangat diperlukan semasa kita mengamalkan ketosis. Dan seterusnya, daging. Nak makan ayam ke, nak makan daging kambing ke, nak makan daging lembu ke, semua boleh. Dan seterusnya, semakin ke kanan, kandungan karbohidrat semakin tinggi. Like contohnya di sini, okay? Telur rebus ni mempunyai 1 gram carbs. So apabila kita mengambil satu telur, kita kena ingat, okay, saya sudah masukkan 1 gram carbs dalam badan. Dan kita juga boleh makan keju. So makanan yang berlemak ni akan menjadikan kita kenyang dengan cepat. So kenyang dan juga kita rasa puas hati. So makanan yang berlemak tinggi, kalau kita makan banyak, kita rasa mual kan. Inilah triknya. Apabila kita rasa mual, rasa kenyang, kita tak rasa ingin nak makan. Dan karbohidrat yang lain tu kita akan dapat melalui sayur-sayuran yang kita makan. So semua sayur kat sini, sayur kobis lah, timun lah, terung lah, tomato lah, brokoli, semua mempunyai kandungan karbohidrat yang kita perlukan. Dia akan memenuhi 5% yang kita perlukan tadi. Okey, so contoh makanan ni memang best lah. Sebab orang yang berdiet ni, yang paling mereka risau adalah kita suruh dia rebus sayur. Yang makan daging ayam pun kena rebus supaya tak ada minyak. Kalau tak ada minyak ni, orang tak dapat tahan untuk makan berminggu-minggu ataupun sebulan ataupun 2 bulan. Kebanyakan orang lebih suka makanan yang berminyak sebab kita ni orang Malaysia. Semua masakan kita mempunyai minyak. Okay, so inilah pemakanan yang kita boleh makan. Dan actually dalam membuat diet ketosis ni, ketogenik ni, kita boleh makan, pilihan makanan kita adalah luas. Okay, like contohnya malam tadi apa yang saya makan. Malam tadi saya pergi Thai restaurant. Dia orang order tom yum, order green curry, beef green curry, lepas tu ada omelette udang, lepas tu dengan mixed veggie. So, ada tak benda yang saya tak boleh makan? Semua sapu. Sebab semua ni memang dalam pilihan makanan yang kita boleh makan semasa mengamalkan diet ketogenik. Cuma benda yang saya tak makan malam tadi adalah nasi. Yang itu sahaja. Kalau nak makan nasi sesuap 2 tu, semua boleh makan karbo. Dah tahu kan? Ni. Tapi apa yang saya galakkan, untuk permulaan tu kita jangan nak makan nasi lepas tu makan karbo. Makan karba, lepas tu makan nasi. Sebab kalau kita makan karba, makan nasi, bukan tak boleh. Karba tu boleh mengurangkan, dia boleh block lebih kurang 41 gram. Tapi apabila kita mula makan nasi, keinginan tu ada. Nanti hari yang kedua nak makan 3 suap. Hari yang keempat tu kita nak makan 4 suap. Okay, so cuba kurangkan nasi pada permulaan. Okay, supaya badan kita boleh berfungsi dan melakukan proses ketosis pada kadar yang optimum yang akan membantu anda melihat result yang cepat. Result cepat adalah sangat penting. Sebab kalau dah seminggu kita tak nampak result, first thing mesti kita akan bagi tahu, tak okey lah, jenis diet ni tak sesuai untuk saya, atau ni produk ni tak berkesan. Okay, so minggu yang pertama tu kita kena jaga pemakanan kita supaya kita lihat bagaimana ketosis boleh menurunkan berat badan kita dengan cepat. Dan seterusnya, walaupun kita ketosis ni berkata kita perlu mengambil peratusan lemak yang lebih tinggi, kita perlu tahu apakah lemak baik yang kita boleh makan dan lemak jahat.
Okey, so lemak baik adalah seperti minyak mentega, minyak sapi, minyak kelapa, minyak zaitun, avokado, minyak ikan, telur. Yang ni semua adalah lemak-lemak yang baik. So apabila kita menjalankan diet ketogenik ni, kita perlu pastikan yang kita tidak masak dengan minyak bunga matahari, natural, the canola oil, yang tu kita tak boleh guna. Okay, grapeseed oil, minyak biji anggur pun tak boleh guna sebab yang ni adalah lemak yang tidak sihat. Lepas tu margarin tak boleh juga sebab margarin adalah diproses. Semua makanan yang diproses adalah makanan yang mengandungi lemak trans ataupun lemak tebu yang tinggi. Oleh itu kita tidak digalakkan untuk mengambil lemak yang kurang baik. Dan lemak haiwan juga adalah lemak yang tak sihat, dan minyak kacang. Okay. Apakah yang akan terjadi kalau kita terlalu mengambil lemak jahat semasa proses diet ketogenik? Dia akan menyebabkan berat badan kita turun lebih lambat. Okey, bukan tak turun, masih turun tetapi lebih lambat. Okey, jadi pastikan kita mengambil lemak yang baik yang boleh membantu mempercepatkan lagi pembakaran lemak di dalam badan. Okey, seterusnya. Okey, resepi. Okey, dalam masa kita berdiet ni, kita pun juga ingin nak makan dessert kan. Semua suka makan benda-benda yang manis. Contohnya nak makan pancake lah, nak makan kek lah, dan makan cookies lah. Boleh tak? Boleh. Apa yang anda perlu lakukan? Anda hanya perlu log in kepada kita website New Image dan dapatkan resepi-resepi untuk membuat kuih-muih, cookies, kek yang rendah karbohidrat. Okay, yang tu kita semua boleh makan. Nak dapatkan ni memang percuma, cuma kena log in ke kita website sahaja. Dan seterusnya adalah produk. Okay, bagaimana Alpha Lipid SD2 ni boleh membantu kita mengurangkan berat badan. Okay, Alpha Lipid SD2 mengandungi 9 jenis asid amino, 12 vitamin dan 11 mineral. Kenapa 9 asid amino ini adalah penting? Adalah asid amino adalah protein. Okay, protein adalah sangat penting kerana protein akan membantu badan kita dalam mengekalkan kadar metabolisme dan juga proses pembakaran lemak. Kalau protein tak cukup, lemak dalam badan tu tak terbakar pada kadar yang kita mahukan. Okay? Dan apabila kita mengambil 8 scoop SD2 setiap hari, dia akan membekalkan kita 40 gram protein setiap hari. Okay, tanya kepada diri kita sendiri berapa protein yang kita perlukan. Jawapannya sangat senang. Kalau anda sekarang ni 80 kilo, kita perlukan 80 gram protein. Yang 70 kilo tu perlu 7 gram protein. Yang 60 kilo perlu 60 gram protein. Okay, apabila SD tu membekalkan kita 40 gram, yang lain-lain tu kita perlu ambil melalui pemakanan kita. Okay, pengambilan protein kita dalam makanan setiap hari. Dan SD2 ni juga akan menyokong keseimbangan gula dalam darah. Yang ni adalah penting kerana apa yang saya bagi tahu tadi, kalau kandungan gula dalam badan tu tinggi, badan menghasilkan insulin. Insulin akan menyebabkan kita terasa lapar dan ingin nak makan. Dan seterusnya, SD2. Selepas kita makan SD2, kita akan berasa kenyang. Itulah sebabnya kita menggalakkan anda untuk minum SD2 setengah jam sebelum makan. Sebab kita akan berasa kenyang. Selepas kita berasa kenyang, kita kurang makan. Dan seterusnya, ini adalah sangat penting. Okay? Protein akan memastikan jisim otot kita sihat. Sebab kalau badan tak ada muscle, kadar metabolisme lambat. Okay? Kalau badan kita tak ada muscle, apa yang akan terjadi apabila kita mengurangkan berat badan? Kita akan mempunyai kulit berlebihan yang mengelebih. Okey, jadi kita perlukan protein untuk mengetatkan kulit kita apabila kita berada dalam proses pengurangan berat badan. Dan seterusnya Fibermax. Okay, Fibermax ni adalah untuk membuatkan anda berasa kenyang lebih lama. Untuk saya, bila saya makan Fibermax pukul 3 ataupun pukul 4 petang sebelum saya berasa lapar.
Okey, dan Fibermax juga mempunyai fungsi mengawal kandungan gula dalam badan. Sebab sangat penting, kalau gula ni tidak terkawal, mulut kita menjadi tidak terkawal. Okey, dan seterusnya Fibermax menyokong pembuangan toksin dalam badan. Okay, pembuangan toksin adalah penting sebab selama ini sebelum kita mengamalkan diet ketogenik, semua benda yang kita masukkan dalam perut tu banyak yang tertinggal di bahagian usus. Kalau bahagian usus kita ni tak sihat, susah nak meresap semua ingredient daripada SD2 lah, daripada check up lah. So kita perlu memastikan segala-galanya yang tidak diperlukan dalam badan tu dikeluarkan. Dan seterusnya, Fibermax juga akan membantu badan kita mengekalkan tahap kolesterol yang sihat. Dan apa yang saya katakan tadi, pembuangan toksin adalah penting supaya usus kita berfungsi. Usus kalau tak berfungsi dengan sihat akan mendapat banyak masalah. Contohnya gastrik lah, ataupun kita mempunyai sakit kepala ataupun demam. Kebanyakannya berlaku apabila kesihatan usus kita tidak baik. Okey, dan seterusnya dia akan menyokong sistem perkumuhan. Sebab masa kita diet, macam mana kita membuang semua lemak-lemak yang terbakar dalam badan melalui nafas, melalui peluh dan juga melalui sistem perkumuhan. Jadi Fibermax akan memastikan anda mempunyai sistem perkumuhan yang sihat. Dan seterusnya check up. Kenapa kita perlu minum check up? Okay, so check up ni mempunyai ingredient-ingredient yang tertera di skrin ni. Okay? Inositol dan kolin. So, inositol dan kolin akan membantu badan kita menyingkirkan lemak daripada liver dan menyokong liver kita untuk berfungsi secara normal. So, kenapa kita perlu mempunyai liver untuk berfungsi secara normal? Kerana liver kita akan memproseskan keton. Kalau dia tak normal, proses keton menjadi lambat. Dan seterusnya, lemak yang disingkirkan daripada liver akan digunakan sebagai sumber tenaga. Dan seterusnya, L-carnitine. L-carnitine, apa yang dia akan buat? Ingredient ni akan membawa asid lemak ke mitokondria. Dan di mana lemak akan dibakar untuk menjadi tenaga. Sorry ya, ada salah ejaan. Untuk menerangkannya secara mudah, L-carnitine adalah kereta. Kereta yang akan membawa lemak-lemak dalam badan ke kilang membakar lemak di dalam badan. Apabila L-carnitine ni bawa lemak ke dalam tempat pembakaran lemak tu dalam mitokondria, lemak akan dibakar untuk menjadi tenaga. So L-carnitine ni mempunyai fungsi yang sangat penting. Kalau tak ada L-carnitine, tak ada kereta yang akan bawa lemak untuk pembakaran. Dan seterusnya, green tea. Green tea adalah penting untuk pembakaran lemak dan juga pembakaran kalori dalam badan. Dan seterusnya, kita juga mempunyai oksifen. So, oksifen ni adalah penting untuk meneutralkan radikal bebas yang berada dalam badan kita. Kenapa ada radikal bebas? So, radikal bebas akan terhasil apabila kita bersenam ataupun apabila badan kita membakar lemak untuk menurunkan berat badan. Semua proses ini akan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas akan menjejaskan proses pembakaran lemak dalam badan dan dia juga akan menyebabkan pengoksidaan. Oleh itu, oksifen dan green tea memainkan peranan untuk meneutralkan radikal bebas itu supaya dia tidak kacau proses pembakaran lemak. Seterusnya kita mempunyai jalur keton uriscan. Yang ni adalah untuk mengukur sama ada badan kita menghasilkan keton ataupun tidak. So semua mesti tahu kalau jalur ini menunjukkan warna putih, artinya pengambilan makanan yang berkarbohidrat masih adalah tinggi. So kita perlu berada di dalam pink. So pink menunjukkan badan kita mempunyai keton yang secukupnya untuk membakar lemak. Pink tu pun ada dua. Pink yang lebih muda tu dengan pink gelap. So kita kena pastikan kita berada di dalam pink yang lebih gelap tu.
Oh, so kalau dah purple tu kita kena cek sama ada pengambilan air adalah mencukupi ataupun tidak, ataupun badan kita kekurangan karbohidrat. Tetapi apa yang kita perlu adjust dulu adalah air sebelum kita adjust karbohidrat. Kebanyakan orang akan mempunyai masalah kekurangan air. Sebab dalam proses ketosis ni kita akan selalu pergi ke tandas. Kita nak buang air, nak buang semua sisa-sisa toksin daripada badan, nak buang semua lemak-lemak yang terbakar itu. Okey? Dan apabila kita mengamalkan diet ketogenik, kita perlu pastikan pengambilan air sekurang-kurangnya 2 liter setiap hari. Tapi untuk saya memang minumlah botol besar ni sekurang-kurangnya 1,5 botol ataupun 2 botol setiap hari. Okey? So, jalur keton uriscan ni juga akan membuatkan anda menjadi lebih bersemangat. Setiap hari you bangun, you pergi test, dia ping. So, apabila kita ping, kita tahu badan kita berada dalam proses pembakaran lemak. Okay, kalau berat badan tak turun, tak apa. Yang penting kita dapat ping. So, kalau setiap hari kita dapat ping, berat badan tu memang akan turun. Jangan risau. So, yang tu kita boleh monitor. Okay, badan kita, adakah dia berfungsi untuk membakar lemak. Dan seterusnya, bagaimana kita mengambil semua produk-produk. Kak Su bagi tahu tadi kalau kita kena ambil dengan betul. So, kalau nak ambil betul tu macam mana? So, SD tu sarapan 2 scoop. So, selepas 2 scoop, kalau kita tak kenyang, kita boleh makan telur 2 biji, telur goreng 2 biji. Okay, makanan tengah hari, kita pilih makanan yang bersesuaian. Actually, kita boleh makan apa saja yang kita makan setiap hari tu. Apa yang kita kena pastikan adalah kandungan lemak sama ada adalah sehat ataupun tak sehat. Kalau nak makan ayam boleh, tapi kulit tu adalah lemak yang tak sehat. Kita buang kulit, kita makan ayam. Okay, lepas tu cara memasak di Malaysia ni memang banyak kuah kan. So, kuah tu kurangkan. Kenapa? Sebab kuah tu memang ada kandungan karbohidrat dan juga gula. Yang ini akan menyebabkan ketosis tak jadi. Okay, makan malam seperti biasa juga, seperti yang saya terangkan tadi. Dan kita tambahkan 2 scoop SD. Dan pada waktu malam, apabila kita lapar, kita boleh mengambil 2 scoop SD lagi. Okay, semuanya SD ni kita perlu ambil 30 minit sebelum makan. Okay, 30 minit. Tapi bagi saya, sebelum saya makan, saya terus minum SD. Lepas saya minum SD, saya makan. Okey, yang tu pun boleh juga. So, cara yang kedua adalah sarapan. Sarapan kita gantikan sarapan kita dengan shake up. Sebab shake up mempunyai kandungan 22 vitamin dan mineral yang diperlukan oleh badan kita. Jadi, 2 scoop shake up itu boleh membuat fungsi dalam badan kita berjalan secara normal. Lepas tu makan tengah hari, minum 2 scoop itu dulu. Lepas tu makan seperti biasa. Makan malam, 2 scoop SD dulu, makan seperti biasa. Dan sekiranya anda makan tengah hari pada pukul 12, lepas tu makan malam tu pukul 7, mungkin dekat bahagian tengah-tengah tu kita akan berasa lapar. So, Fiber Max kita boleh minum pukul 3 ataupun pukul 4 supaya kita berasa kenyang. Okay? Dan pada waktu malam, masa supper, 2 scoop SD itu lagi. Okey. Dan seterusnya, karba. Karba, kita mengambil karba apabila kita hendak mengambil makanan yang lebih berkarbohidrat tinggi. So, karba ni apakah fungsi karba? Fungsi karba boleh mengawal keinginan kita nak makan makanan yang manis. Dan dia juga akan mengurangkan penyerapan karbohidrat di dalam darah. Dan seterusnya, dia mengimbangkan kadar gula dalam darah juga. Dan kita, apabila semua ini berfungsi, kita akan sentiasa berada di dalam kawalan. Kita tak out of control. Kalau out of control tu artinya, okey lah, tak apalah, saya nak makan nasi malam ni. Esok saya continue diet lagi. So, bahan-bahan yang kita ada dalam karba adalah untuk membantu kita mengawal rasa ingin nak makan. Okay? Bahan seperti cinema, fenugreek dan juga white kidney bean extract. Dan seterusnya, ini adalah penting. Kita bercerita apa tu ketosis, apa yang kita boleh makan, apa yang kita tak boleh makan. Tapi at the end of the day, apa yang kita perlu tahu adalah berapa berat badan yang kita perlu kurangkan. Kita perlu tahu bagaimana untuk mengira
Body Mass Index BMI. So contohnya berat badan anda sekarang adalah 60 kilo. Lepas tu ketinggian adalah 105 cm. So bagaimana kita membuat pengiraan adalah 55 bahagi dengan 1.5 darab 1.5. So artinya 55 bahagi 2.56. So BMI, yang ni kg pula saya letak, bukan kg lah, yang ni adalah 24.4. BMI kita, bacaan BMI adalah 24.4. Okey. So kalau 24.4 tu adakah di mana kita berada? Adakah sehat, berat badan yang sehat ataupun berlebihan berat badan? Nanti kita tengok. So contohnya kita mengambil 22 sebagai bacaan ideal. So kalau kita hendak bacaan BMI kita ideal, macam mana kita membuat pengiraan adalah bacaan BMI yang ideal ni darab dengan 1.5 darab 1.5. So, artinya berat badan yang ideal adalah 49.5 kilogram. Okay, so sekarang ni berat 55. Kalau nak capai 49.5, kita kena turunkan 5.5. So, katakanlah yang ni saya letak yang paling purata, yang paling minimum. Okay, kalau kita nak kurangkan 5.5 kg, purata penurunan berat badan 1 kilo seminggu, kita perlukan 5.5 minggu sahaja untuk kurangkan 5.5 kilogram. So kalau kita dapat kurangkan 5.5 kilogram tu, confirm baju size L jadi size M, XL jadi M, one size down. Okey, yang ni cara pengiraan body mass index. Semua kena tahu supaya anda boleh membuat pengiraan BMI dengan pelanggan berpotensi anda dan bagi tahu mereka apakah maklumat berat badan mereka yang ideal. Okey. Dan seterusnya, apa yang kita perlu tahu adalah bacaan BMI. Bacaan BMI yang kurang daripada 18.5, artinya kita berada di dalam kategori kekurangan berat badan. So, bacaan 18.5 sampai ke 22.9 adalah berat badan yang sihat. Kalau 23 sehingga 27.4 kita adalah berlebihan berat badan. Seterusnya 27 ke atas, kita berada di kategori yang hampir obes, pre-obes. 32.5 kita sudah berada di obes kelas 1. 37 ke atas obes kelas 2. Yang ni kita perlu tahu supaya kita boleh membimbing pelanggan berpotensi kita dengan lebih baik. Dan seterusnya, kalau kita mempunyai mesin penimbangan berat badan yang boleh memberi bacaan lemak visceral adalah bagus juga. Sebab kita boleh bagi tahu kalau lemak visceral dalam badan tu adalah pada tahap yang lebih tinggi, iaitu 10 sehingga 14.5, dia sudah berpotensi untuk lama-kelamaan nanti akan mempunyai masalah kencing manis ataupun tekanan darah tinggi, sebab semua organ-organ dalam badan kita sudah diselaputi oleh lemak. Okay, kalau sudah diselaputi oleh lemak tu, organ tu susah nak berfungsi. Okay, dan seterusnya kalau 15 ke atas, lemak visceral adalah sangat-sangat tinggi dan boleh membahayakan kesihatan pada bila-bila masa. So inilah yang anda perlu tahu, ukur BMI, tahu apakah yang anda hendak capai apabila anda membuat program SD2 ni.